Okey, supaya apa? Selepas ini kalau katakan kamu nak mengulang kaji, kamu boleh menonton semula video-video kelas kita ini di mana? Iaitu di YouTube channel cikgu. Okey, iaitu di Cikgu Rafi Sejarah di YouTube channel. Jadi kamu boleh klik pada playlist untuk geografi tingkatan 1 dan kamu boleh pilih video kelas geografi tingkatan 1 2022. Cikgu, Right. Ya. banyaknya subscriber cikgu kat YouTube. Okey, alhamdulillah. Sekarang ini dah dekat 1,100 orang. Okey. Jadi terima kasih banyaklah kamu semua telah subscribe. Okey. Baik. Terima kasih banyak. Okey. Saya punya subscriber baru 1 je. Baru 1 je. Bersyukurlah ada daripada tak ada. Okey. Sebenarnya tak ada lah cikgu sebenarnya. Okey, baik Ashraf, cikgu dapat banyak duit ke? Tak adalah. Mana ada. Itu subscriber je. Okey. Baik. Okay. InsyaAllah Syab lepas ni korang pun boleh juga kongsi-kongsikan cikgu punya YouTube channel tu kepada rakan-rakan kamu. Kongsi-kongsikan. Kongsi pacai. Bukan suka hati kau lah, Min. Okey, baik. So, kita lihat berkaitan dengan latihan pada hari ini, iaitu berkaitan latihan geografi. So, sebelum kita mulakan, kita tengok soalan-soalan geografi dulu. Dan soalan-soalan ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu mula-mula terus. Oh ya, Kak Ashraf. Okey, terima kasih banyak. Nanti yang takut kena kepala. Okey, thanks ya. Okey. So, kita akan lihat untuk soalan geografi, soalan objektif dulu. Ini soalan objektif. Soalan objektif kebiasaannya diberi sebanyak berapa soalan cikgu? 10 soalan. 10 soalan kat sini. Kemudian juga bahagian B ada soalan-soalan seperti soalan struktur ini. Dan juga ini adalah soalan-soalan daripada bab 1 hingga bab yang keempat. Berkaitan dengan banyak perkara berkaitan ini semua. Dan kemudian kita akan bincangkan juga soalan-soalan seterusnya berkaitan dengan simbol dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama dahulu. Kita pergi kepada soalan objektif dulu. Iaitu soalan yang pertama. Okey. So kita lihat di sini soalan yang pertama, iaitu selain kompas. Bila dapat soalan soalan kertas periksa ni, kamu kena baca soalan betul-betul. Contohnya, selain kompas, arah mata angin juga dapat ditentukan dengan berpandukan apa? Selain daripada kompas. Baik. Cuba kamu berikan jawapan di Zoom chat. Iaitu, Zafan Shah, betul. Isyani, betul. Lagi siapa? Boleh tulis A, B, C, D dekat Zoom chat dan send direct message kepada cikgu. Baik. Seperti yang Zarfan dah buat, betul. Isyani pun betul. Harshita pun betul. Ashraf, Darwish, Haris, betul. Bagus. Bagus. Amin, salah Amin. Salah. Syamim, Syami betul. Amin salah. Baru betul. Baik. Baik. So ramai yang dah jawab betul ya. Selain kompas, arah mata angin juga dapat ditentukan dengan berpandukan kedudukan matahari. Baik, ingat tak yang mana ada gambar dalam buku teks budak buat macam ni kan? Buat budak macam ni. Lepas tu kata apa? Depan adalah timur, kemudian belakang barat, kemudian utara selatan. So itu berpandukan matahari. Jadi nombor 1 adalah D. Take note benda tu ya. Soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta lakar? Pandang darat fizikal. Nampak tak? Iaitu adakah A getah, adakah B sungai, adakah C balai polis ataupun D kelapa sawit. So ada yang jawab iaitu Harshita betul, Zarfan salah. Zarfan salah. Harshita betul.
Syita betul ya? Okey, cuba jawab A, B, C, D. Letakkan dalam Zoom chat. Gwen, boleh tak Gwen? Okay, Cadence. Boleh tak jawab? Okey. Boleh tak jawab soalan nombor 2? Okey, Zarfan Shah, salah. Salah. Ke tak ingat? Ke kamu semua tak ingat Ashraf, salah. Tak pasti betul ke tak cikgu? Okey, baik. Baik. Ya. Yeah. Okey. Baik, begini. Okey. Ni cikgu, biar cikgu explain. Biar cikgu explain dulu. Okey. Dalam peta lakar, dalam peta lakar ada 2 ciri pandang darat. Iaitu pertama pandang darat fizikal, dan juga satu lagi iaitu pandang darat budaya. Dan pandang darat budaya. So ada 2. Pandang darat fizikal maksudnya dalam peta tu ada iaitu item-item. Ada item-item semula jadi. Pandang darat fizikal ni maknanya apa cikgu? Iaitu ada ciri-ciri semula jadi. Item ya. Item tu perkara lah, item. Item ciri-ciri semula jadi. Begitu. Seperti apa? Kalau semula jadi, iaitu seperti bukit, seperti sungai, seperti juga laut dan sebagainya. Itu. Kemudian kalau pandang darat budaya, dia ada item untuk ciri-ciri buatan manusia. Seperti? Baik. Contohnya seperti apa? Kalau katakan ciri buatan manusia adalah seperti yang pertama iaitu seperti balai polis, maknanya bangunan lah bangunan, kemudian juga tanaman. Tanaman, dan juga seperti jalan raya. Itu semua adalah ciri buatan manusia. Jadi kalau kita tengok kat sini, getah. Getah ni semula jadi ke manusia yang tanam? Cuba kita tahu cikgu. Getah ni semula jadi tumbuh ke ataupun manusia yang tanam kat situ? Bagi tahu cikgu. Ya, manusia yang tanam. Bila manusia yang tanam, maka dia adalah pandang darat budaya. Nampak tak? Dia pandang darat budaya. Kalau sungai, sungai adalah semula jadi, maka dia pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal. Kalau balai polis, buatan manusia. Pandang darat budaya sebab dia buatan manusia. Kelapa sawit. Kelapa sawit, dia pandang darat budaya sebab manusia yang tanam kat situ. Dia bukan tiba-tiba ada kat situ. Dia manusia yang tanam. Jadi, sekarang kita nampak bahawa ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta lakar ialah sungai. So jawapannya adalah sungai. Nampak tak? Sungai. Ya. Hebat kan? Apa yang hebat? Cikgu lah. Okey, baik. Alright. So kalau kita lihat di sini, inilah dia perbezaan pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. So cikgu harap Gwen, Cadence dan juga Harshita dan juga Ishani serta Darwish, Devin semua dan Jingru clear about this kalau tak clear bagi tahu cikgu. Nanti cikgu explain lagi. Clear ke tak clear? Everyone clear So clear. Okey, baik, bagus. Okey. So, semua clear. Baik. Cikgu tak nak nanti kamu tertanya-tanya lagi. Ya. Baik. Terbaik semua. Baik. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah kedudukan L? Kedudukan L.
So, ini kita belajar tentang apa? Tentang latitude dan juga longitude. Baik, untuk latitude dan longitude. So, kalau kita lihat L kat mana? L di sini. Ini L. Okey, ini L. Jadi macam mana nak baca? Okey, iaitu dia bagi jawapan dia okey, ada A, B, C dan juga D. Kat sini ya. A, B, C dan juga D kat sini. Okey, dia tersilap sikit ke bawah tu. Baik. Okey. Mula-mula nak baca yang mana cikgu? Baik, mula-mula kamu mesti baca yang melintang dulu. Kemudian baru baca yang menegak. Nampak tak? Baca yang melintang dulu, kemudian baru baca yang menegak. Jadi kalau kita tengok L, yang melintang ini garisan berapa? Okey. Yang ini berapa ni? 59 darjah utara. 59 darjah utara. 23 darjah Jadi timur. bila kamu tahu yang melintang tu 59, kamu terus tulis 59 darjah utara. Baik. Kemudian kamu tengok pula yang menegak tu. Yang menegak ni garisan dia yang mana? Okey, yang ini. Iaitu yang kena pada L tu kan. So yang menegak ini berapa? Adalah 23 darjah timur. Okey. Macam mana atas dulu tepi dulu? Okey. Baik, macam mana nak tahu atas dulu tepi dulu? Bagus soalan itu sebenarnya. Baik. Sebenarnya okey, untuk membaca. Okey. Okey, untuk membaca kedudukan, okey. Okey, cikgu ambil nota kat sini Untuk membaca kedudukan, okey, bukan. Untuk membaca kedudukan mesti baca yang mana? Utara dulu. Pertama iaitu baca garisan latitude dulu. Lepas tu baru longitude. Okey, latitude dulu iaitu garisan apa? Iaitu garisan yang melintang tu dulu. Itu dulu. Okey, baca yang ini dulu. Kemudian baru baca kemudian okey, baca garisan longitude iaitu garisan menegak. So ini dia punya peraturan dia. Okey, tengok benda ni untuk membaca kedudukan mesti baca garisan latitude dulu, yang melintang ni dulu. Baru baca yang garisan longitude iaitu garisan menegak. Itu peraturan dia. Ashraf, macam soalan Ashraf dia kata, cikgu macam mana nak tahu okey, atas dulu ke tepi dulu? Maknanya baca yang melintang ni dulu. Baru yang ini. Jadi macam dalam kes soalan ini, iaitu kita kena baca yang mana? Kita kena baca yang melintang. Ini melintang. Ini melintang. Untuk L ni itu yang melintang. So melintang ni dia punya nombor dia kat mana? Dekat tepi ni. 59 darjah utara. Kemudian baru kita baca menegak. Menegak tu yang mana? Menegak tu yang ini. Okey, iaitu berapa ni? Yang ini adalah 23 darjah timur. Daripada situ baru kita letakkan 59 darjah utara dan juga 23 darjah timur. Jadi jawapan dia yang mana? A, B, C, D. Okey, jawapan dia yang mana? Okey, jawapannya adalah iaitu B, 59 darjah utara dan 23 darjah timur. Ya. Saya tersalah tadi tu. Sebab itu Saya tersalah ikut garisan. sebab itu penting kamu kena tengok kat mana titik itu. Lain titik dia, lain dia punya jawapan. Okey, lain titik dia, lain dia punya jawapan. Okey. Baik. Itu nak membaca L. Baik. Bagaimana pula untuk membaca yang latitude bagi titik K? Okey, nampak tak? Senang kan? Apakah latitude bagi titik K? Okey. 9B. So kalau kita tengok K yang mana? Okey, K yang ini.
Ini K. So bila K, latitude yang mana satu? Latitude ialah garisan yang melintang. Ingat soalan tanya apakah latitude? Apakah latitude? Latitude ialah garisan yang melintang. Kalau melintang, okey, kamu tengok titik K dan kamu tengok kamu buat garisan yang melintang ni. Melintang ni apa? 36 darjah selatan. Jadi so jawapannya adalah A, 36 darjah selatan. Okey. Ya, betul. Betul Zarfan, betul Gwen. Okey. So sekarang ni clear tak? Okey, tentang latitude dan longitude. Faham tak? Faham okey. Baik. Bagus. Okey, cikgu tak nak kamu ada yang tak faham. Kalau tak faham lagi bagi tahu. Tak faham, cikgu. Okey, baik, bagus. Saya tak faham. Apa yang kau tak faham? Saya confuse dengan latitude longitude. Senang je. Latitude mesti macam ni. Latitude mesti macam ni. Longitude mesti menegak. Okay. Longitude mesti menegak. Always remember. Maknanya di sini kalau dalam kalau kita lihat dalam bulatan ni, okay, ataupun dalam globe ni, sebenarnya semua garisan yang macam tu, okay, iaitu garisan-garisan seperti yang ini, okay, yang ini, kemudian yang ke bawah ni semua kan, yang ini semua itu adalah longitude. Okay, longitude. Okay. Manakala kalau yang melintang-melintang ini seperti daripada kiri ke kanan, yang melintang-lintang ini adalah latitude. Always remember, itu nama dia. Longitude dan latitude. Boleh faham? Okay. Baik. So, kita dah bincangkan tentang pandang darat, okay, fizikal dan pandang darat budaya. Dan satu lagi kita telah lihat berkaitan dengan latitude dan juga longitude. Baik. Boleh kita proceed kepada soalan seterusnya? Boleh. Baik. Okey, Ashraf, dah Ashraf? Okey. Okey, take note benda ni Okey, tentang pandang darat fizikal, pandang darat budaya dan juga kedudukan latitude dan juga longitude. Okey. Baik. So kita pergi kepada soalan kelima. Apakah longitude titik M? Okey, longitude titik M. So kita pergi kepada peta tadi. Okey, M ni. Okey, ini M dan dia tanya apakah longitude. So longitude garisan yang menegak macam ni ke atas ni. So longitude ini adalah 33 darjah B. 33 darjah B. So, jawapan dia adalah betul, B 33 darjah B. Betul Amin, betul Gwen, dan juga betul Zarfan. So jawapannya adalah B 33 darjah B. Senang kan? Yang penting faham konsep apa itu latitude, apa itu longitude. Kalau dah tahu senang nak faham. Baik. Soalan yang ke-6. Baca yang menegak dulu kan? Tidak. Baca yang melintang dulu. Baru yang menegak. Baca yang melintang dulu, baru yang menegak. So, baca yang melintang dulu, baru menegak. Kalau macam dalam satu bulatan, dia ada macam ni. Dan dia ada macam ni. Baca yang X dulu ni. Baca yang X dulu baru baca Y. So baca yang X dulu baru baca Y. Maknanya baca yang melintang dulu baru baca yang menegak. So itu untuk menentukan kedudukan menggunakan latitude dan longitude. Yes. Alright. Seterusnya kita lihat garisan yang membahagikan, soalan nombor 6 Garisan yang membahagikan, yang membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan ialah garisan apa?
Okey, baik. Amin betul, Zarfan betul, Harshita betul. Cuba jawab. Dalam Zoom chat letakkan A, B, C, D. Yang mana satu? Yang mana satu? Garisan yang membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Garisan itu maksudnya apa? Yang bulatan tu, kemudian ada satu, okey, garisan tengah-tengah. Okey. Garisan tengah-tengah tu dipanggil apa? Dipanggil apa? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat lagi. Yang lain-lain? Okey, Jinru, ingat lagi Jinru? Haris dan juga David, ingat tak? Darwish Hakimi, ingat lagi tak? Okey. So jawapannya adalah ingat ya. Okey, mungkin ramai yang lupa. Tak apalah. Okey, mungkin ramai yang lupa, cikgu buat revision kan. Alang-alang cikgu buat revision, cikgu perkenalkanlah. Cikgu ulang semula. Baik. Okey, untuk bulatan. Okey, cikgu buat macam ni Baik. Untuk bentuk muka bumi seperti ini, okey, kita tahu ada garisan-garisan okey, seperti ini. Ada satu di sini. Okey. Kemudian ada satu di sini. Okey, dan juga ada satu di sini. Begitu juga okey, ada di bawah tu. Okey, dan juga di bawah ini. Baik. So, kalau kamu nak ingat senang saja, yang di tengah-tengah itu adalah garisan khatulistiwa. Khatulistiwa, iaitu itu garisan yang di tengah-tengah. Baik. Kemudian garisan yang di atas khatulistiwa, okey, itu adalah garisan sartan. Garisan sartan. Dan di atas lagi itu adalah garisan artik. Okay. Garisan artik. Itu susunan dia. Maknanya daripada tengah khatulistiwa, atas dia sartan, atas dia lagi artik. Bawah khatulistiwa. Okay, bawah khatulistiwa itu adalah garisan jadi. Okay, garisan jadi. Dan di bawah garisan jadi adalah garisan antartik. Okey, di bawah garisan jadi adalah garisan antartik. Okey, take note benda ni. Jadi kalau korang tanya cikgu, macam mana cikgu ingat susunan dia cikgu? Oh, senang sahaja. Cikgu buat akronim. Okey, iaitu aku okey, suka okey, kawan jadi angkasawan. Okey. Cikgu susun jadi ayat. Ayat dia apa? Aku suka kawan jadi angkasawan. Okey. Maksudnya di sini cikgu buat dalam bentuk ayat. Aku suka kawan jadi angkasawan. Aku tu merujuk kepada arti okey. Sartan tu suka, khatulistiwa kawan, kemudian jadi tu jadilah. Okey. Dan juga antartik angkasawan. Nampak tak? Ini memudahkan kita untuk ingat. Aku suka kawan jadi angkasawan. Artik sartan khatulistiwa jadi okey, antartik. Nampak tak? Jadi itu yang cikgu ambil, iaitu di bahagian hadapan dia. Bahagian hadapan dia cikgu ambil huruf-huruf tu. Aku suka, okey, kawan, jadi, dia jadilah. Okey, angkasawan. Macam tu. Okey, nampak tak? Okey. Ini memudahkan untuk kita ingat. Ada sesiapa nak ambil? Nak ambil yang aku suka kawan ni semua. Nak ambil lukisan ni? Ambil. Cikgu, Nak. cikgu boleh tak copy masuk paste balik? Tak nak. Cikgu nak kamu salin. Sebab salin boleh senang ingat. Kalau copy paste ni tak ingat. Ingat cikgu, kita letak dalam otak kita cikgu. Macam nak letak dalam otak kamu, ambil letak macam tu je. Boleh lah cikgu. Salin. Kena hafal je. Okey, baik.
Yang lain-lain. Okey, Gwen boleh Gwen? Dan juga yang lain-lain boleh? Okey, kalau dah siap, kopi malas salin rajin. Okey, baik. Yang mana-mana yang nak salin, okey, boleh. Boleh salin sekarang. Kalau dah siap, tulis dah. Ya, kalau dah siap, tulis dah. Tak apa, cikgu tunggu. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, Syamidah, okey, Gwen pun dah. Okey, Amin pun dah, Harshita pun dah, bagus. Okey. Jingru pun dah, bagus. Okey. Baik, Ashraf kata dah siap. Okey, Devin pun dah, bagus. Okey. Jadi inilah cara bagaimana untuk kita ingat susunan garisan. Ini garisan apa semua ni cikgu? Jangan lupa nama garisan ni semua. Ini semua adalah garisan garisan latitude utama. Okey, garisan latitude yang utama. Okey, iaitu Arktik, Sartan, Khatulistiwa, jadi Antartik. Okey, garisan latitude utama. Okey. Baik. Dah siap semua? Kalau dah siap, okey, cikgu nak keluar ni. Kita nak pergi pada soalan balik. Cikgu nak keluar. Jap cikgu. Okey, bukan nak keluar okey daripada Cikgu nak keluar. lukisan Siapa ini. Kemudian yang akan ganti cikgu? kamu je lah. Asyik kamu je bercakap. Kan? Okey. Jap cikgu. Okey, tak apa. Take your time okey untuk melukis. Bukan senang. Kadang-kadang cikgu tahu, cikgu sekolah kamu pun okey, cikgu geografi kamu pun tak sempat nak buat ulang kaji ini. Sebab dia sibuk dengan sukan, sibuk dengan koko, kan? Sekarang ni kan tengah sibuk sukan, koko semua kan? Jadi cikgu faham. Okey, jadi okey, kamu boleh buat ulang kaji dengan cikgu cara macam ni. Ya. Itu paling penting. Okey. Baik. Okey, dah siap untuk cikgu kita pergi kepada soalan balik? Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan semula. Okey, Isyani dan Isyani. Dah siap dah? Sementara itu, kita minum kopi, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu nak air juga? Nak air juga? Okey, pergi ke dapur, kemudian buka air. Dan ambil air. Okey, baik. Tak ada air ya? Baik. Okey, kita telah lihat garisan yang membahagikan bumi. Okey, soalan nombor 6. Garisan yang membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan ialah garisan khatulistiwa. Kita dah tahu dah. Baik, soalan ke-7. Berdasarkan rajah kedua, pernyataan manakah benar? Okey, tengok gambar. Gambar ini adalah gambar kompas. Okey, manakah yang benar? Okey, soalan tanya, manakah yang benar? Baik, kalau kita lihat 1, jarumnya menunjuk ke arah utara. Okey. 2, alat ini perlu digunakan bersama magnet. 3, alat ini juga dikenal sebagai anemometer. Ataupun 4, lazimnya digunakan oleh tentera di dalam hutan. Cikgu, lazim ni apa maksud dia? Lazimnya biasanya. Betul. Lazim tu maksudnya biasa. Biasanya digunakan oleh tentera dalam hutan. Baik. So kalau kita lihat, okey, Harshita telah jawab betul, Zarfan pun dah jawab betul. Baik, apa jawapannya? Mana satu yang betul? Amin betul. Okey, yang lain-lain? Mana? Jingru? Okey, Darwish dan juga Cadence. Apa jawapan dia? Okey, anemometer ni alat yang berbeza. Dia bukan kompas. Okey, anemometer ni macam nak cerita ya. Anemometer. Okey, sebenarnya adalah satu alat untuk menunjukkan apa? Okey, untuk menunjukkan keadaan angin. Keadaan angin. Anemometer. Okey. Anemometer tu apa cikgu? Alah, macam nak tunjuk Okey. Ashraf betul. Okey, Ashraf salah Ashraf. Bagi tahu pun maksud dia lagi. Okey. Anemometer, nak tahu anemometer tu apa? Okeylah. Baik. Okey, anemometer, bisinglah kau ni Amin. Kawan-kawan lain pun kata. Tak, kawan-kawan lain kata kamu ni bisinglah. Kan. Jadi kalau mana saya keluar je lah kelas ni. Okey, baik.
So anemometer sebenarnya adalah seperti ini. Ini anemometer. Iaitu yang ini. Nampak ni? Ini adalah untuk mengetahui kelajuan angin. Untuk mengetahui kelajuan angin. Ini anemometer. Bila angin bertiup, dia akan berpusing. Dia akan berpusing. Ini anemometer. So, so itu jawapan bagi anemometer ni. So cikgu harap kamu dah tahu anemometer tu apa. Okey. Baik, semua dah tahu Oh, itu anemometer. Ada tak masuk dalam geografi? Tak ada. Tak ada. Anemometer tak ada masuk dalam geografi, tak ada. So jangan risau, tak ada masuk dalam geografi. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia bermakna. So kalau kita lihat jawapan bagi soalan ini adalah jarumnya menunjuk ke arah utara tu betul. Kemudian alat ini perlu digunakan bersama magnet. Salah. Alat ini juga dikenali sebagai anemometer. Salah. Dan lazimnya digunakan oleh tentera di dalam hutan. Betul. So jawapannya adalah D, 1 dan 4 saja. So jawapannya adalah D. Amin bad mood ke? Amin bukan bad mood. Amin tu sebenarnya baik orang dia. Baik orang dia. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Baik. Antara yang berikut. Yang manakah ciri-ciri bagi sebuah peta lakar? Iaitu adakah ciri-ciri bagi sebuah peta lakar? Mesti ada bentuk, mesti ada warna, mesti ada petunjuk atau mesti ada tulisan. Baik. So kalau kita lihat, ramai yang dah jawab. Amin betul, Harshita betul. Zarfan salah Zarfan. Cadence betul. Dan Syami betul. Ashraf betul. Jingru betul. Baik, bagus. Ramai yang telah berjaya menjawab dengan baik. Darwish dan juga Devin pun betul. Baik. So ciri-ciri bagi sebuah peta lakar ialah mesti ada petunjuk. Peta lakar ni apa cikgu? Mungkin ramai yang tak ingat. Peta lakar tu apa? Peta lakar tu yang macam ni. Yang macam ni cikgu clear dulu Baik. Peta lakar dia ada begini, Kemudian dia akan ada contohnya kat sini dia ada sungai. Dia ada sungai. Kemudian dia ada pertempatan, kemudian dia ada jalan raya. Contoh jalan raya. Ada jalan raya, kemudian ada simpang. Kemudian ada simpang kat sini. Simpang begini. So ada jalan raya. Begitu. Dan kemudian dia ada pertempatan-pertempatan seperti ada pertempatan kat sini. Kemudian ada juga di sini, di sini dan juga di sini. Dia ada pertempatan. So ini peta lakar dan kebiasaannya di bawah peta lakar ada satu kotak dekat sini. Dekat sini. Kemudian dia akan tulis apa kat situ? Dia tulis kat sini petunjuk. Petunjuk. So dekat sini dia kata apa? Kalau kotak tu bermakna bermakna ada rumah. Kemudian kalau BP tu balai polis. Macam-macam. Kat situ. Kemudian ada simbol-simbol. Kemudian kebiasaannya yang di sebelah atas pula dia akan ada kat sini. Dia ada tanda macam ni. Tanda macam ni. So itu tanda apa? Tanda arah utara. Ini tanda arah mata angin. Dia buat macam tu, tanda arah utara. So tanda arah mata angin. Baik. So ciri-ciri satu peta lakar mesti ada pemidang, mesti ada tanda arah, mesti ada petunjuk dan juga mesti ada simbol-simbol. Ni simbol-simbol. Simbol garisan, simbol sungai, simbol pertempatan. So ini contoh peta lakar. Ini contoh
peta lakar. So, kalau kita lihat bahawa, okey, contoh pelakar, okey, ciri-ciri bagi sebuah peta lakar, bentuk bukan, okey, warna pun bukan, tulisan pun bukan. So, jawapannya adalah C, petunjuk. Okey. Clear? Baik. So, nombor 8 adalah C. Baik. Soalan nombor 9. Di antara simbol berikut, yang mana, okey, di antara simbol berikut, yang manakah dikategorikan sebagai simbol garisan? Adakah A, adakah B, adakah C, adakah D? Okey, baik. So, okey, Amin betul, Harshita, Zarfan, okey, Syamin dan juga Jingru betul. Okey, betul. Yang lain-lain, simbol garisan. Simbol garisan bermaksud simbol dalam bentuk garisan. Dapat markah. Ya, betul. Betul, Gwen. Okey. Baik, jawapannya adalah A. Ini simbol garisan. Iaitu ini menunjukkan apa ni? Ini gambar apa ni? Ini simbol. Raya. Ya, betul. Jalan raya. Betul. Tu jalan raya. Yang ini adalah pertempatan ataupun rumah. Yang ini simbol apa? Masjid. Masjid. Ya, masjid. Dan yang di bawah ini simbol apa? Kilang. Itu adalah kilang. Simbol kilang. Jadi itulah soalan nombor 9. Jawapan bagi soalan nombor 9. Baik. Soalan yang 10. Antara berikut yang manakah benar tentang arah? Bukan gunung. Okay, gunung lain. Ini kilang sebenarnya. Kilang. Baik. Okay, antara berikut yang manakah benar tentang arah? Baik. So, kalau kita lihat, masa tu betul. Arah matahari terbit, utara, timur, barat, selatan. Timur ke barat, utara ke selatan. Yang satu betul. Baik. Arah matahari tenggelam. Baik. So, ramai yang jawab B, arah matahari terbit. Matahari terbit mesti di timur. Dan matahari tenggelam mesti di barat. Jadi jawapannya adalah B, 10B. Yeah, okay. So sini soalan-soalan bak kata Gwen senang nak dapat markah. Okay, betul Gwen. Okay, so betul senang nak dapat markah. Baik. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, kita tengok bahagian B ni. Okay. Tentukan kedudukan arah mata angin berdasarkan gambar rajah yang berikut. Kalau kita lihat, baik, kedudukan arah mata angin. Okey. Baik, yang di atas ni utara. Baik. Kalau kamu tak ingat mana-mana, okey, kamu buat dulu arah mata angin utama. Utara ke atas, lawan dia dekat bawah. Okey, utara yang dekat bawah. H tu apa? Tak perlu. Selatan. So tak perlu ikut A, B, C, D. Tak perlu. Okey, kamu ikut mana yang kamu ingat. Okey, utara, kemudian bawah mestilah selatan. Okey. Utara lawan dia selatan. Baik, sebelah kanan. Timur. Sebelah kanan adalah mesti timur. Always remember utara, selatan, sebelah kanan mesti timur. Mesti timur. Jangan buat barat. Kanan mesti timur. Sebab pelajar selalu silap tang ini. Selalu silap, selalu salah. Okey, sebelah kanan tu dia buat barat. Salah. Sebenarnya kanan mesti timur. Bila kanan timur, sebelah kiri pula mestilah barat. Macam tu. Okey. Take note perkara itu. Always remember atas utara, bawah selatan, sebelah kanan mesti timur dan sebelah kiri mesti barat. Baik, selepas kita dah tahu utara, selatan, timur dan barat, barulah kita cari arah mata angin perantaraan. Baik. Okey, kita mula sebelah kanan dulu. Antara utara dengan timur, okey, di sini ada
Timur apa? Timur laut. Ya, di sini ada timur laut. Timur laut. Baik. Kemudian daripada timur laut sebelah kanan, sebelah kiri pula, Barat okey. laut. Antara utara dan barat. Antara utara dengan barat. So itu adalah kita ambil barat juga, tetapi kita tambahkan dengan laut. Barat laut. Begitu. Okay, nampak tak bahawa kalau arah mata angin perantaraan yang atas tu, okey, yang atas tu semua, kalau kita lihat dia pastinya akan letakkan laut di atas. Laut. So kat atas mesti laut. Kemudian dia akan tengok kalau sebelah kanan tu dia ambil daripada timur. Dia ambil kat sini letak timur. Kemudian yang ini dia ambil perkataan barat letak kat sini. Jadi sebelah kanan tu timur laut, sebelah kiri barat laut. Dia begitu. So sekarang kita dah tahu. Okey, ini caranya untuk ingat. Baik. Kemudian yang di bawah macam mana cikgu? Okey, yang di bawah kita mulakan sebelah kiri iaitu di antara barat dengan selatan. Selatan dengan barat. So kita nak buat apa? Okey, kita ambil perkataan barat juga. Okey, barat juga, tetapi kali ni okey kita akan letak daya. Jadi barat daya. Bermakna okey untuk sebelah kiri ni dia akan menggunakan perkataan barat juga. Dia ambil perkataan barat letakkan kat situ, cuma dia tukarkan menjadi daya. Barat daya. Dan untuk sebelah kanan di antara timur dengan selatan. Ini je perkataan yang unik. Perkataan yang sangat berbeza. Iaitu ini sahajalah arah mata angin tenggara. Tenggara. Jadi begitulah susunannya. Okey. Okey, sekarang boleh faham? Dah dapat dah jawapan? Boleh. Boleh, baik, bagus. Okey. Ya. Ya. Ya, apa tu? Kenapa untuk jawapan A kenapa dah sediakan? Kenapa dasar apa? Kenapa untuk jawapan A kenapa disediakan? Kenapa untuk jawapan A disediakan? Okey, itu sebagai panduan saja. Sebagai panduan. Okey. So ini jawapan bagi arah mata angin. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini yang telah cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, untuk arah mata angin utama. Okey, arah mata angin utama ada 4. Iaitu yang pertama utara, kemudian yang B selatan, kemudian yang C timur, dan juga yang D adalah barat. Manakala arah mata angin perantaraan adalah seperti barat laut. Okey, barat laut. Okey, kemudian seterusnya barat daya. Okey, barat daya. Dan kemudian yang C iaitu timur laut. Timur laut. Dan satu lagi iaitu tenggara. So kita buat tenggara. Begitu. So lengkaplah jawapan kita untuk soalan nombor 2 ni. Okey, cikgu saya ada pernah buat ni tapi saya tak tahu macam mana nak buat. Okey, baik. Baik Ashraf. Sekarang dah tahu dah macam mana nak jawab? Okey. Sekarang dah tahu dah macam mana nak buat? Ashraf dah tahu dah okey. Itu penting. Maknanya sekarang ni tak tahu. Yang mana satu yang kamu tak tahu buat? Yang mana satu? Yang nombor 1 ni ke yang nombor 2 ni? Semua? Okey. Baik. Sekarang ni bila cikgu dah ajar cara-cara buat ni, dah tahu ke belum? Sekarang dah jelas ke belum? Ke masih tak tahu lagi? Cikgu dah ajar pun tak tahu lagi. Okey.
Jelas sikit. Ya, okey. Yang penting dah jelas. Okey, yang ini kamu perlukan latihan sebenarnya. So, kalau perlukan latihan banyak-banyak. Kalau latihan banyak-banyak, nanti kamu akan dapat lebih jelas berkaitan dengan cara bagaimana untuk mengetahui arah mata angin, okey, dan juga untuk mengetahui tentang pelbagai soalan tentang soalan-soalan objektif dan juga soalan-soalan seperti ini. Baik. Okey. Untuk soalan yang ketiga. Okey, kita tengok di sini. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan murid di dalam kelas 1 interaktif. Okey, dalam kelas 1 interaktif 10 markah. So kalau kita lihat, jawab soalan-soalan berikut. Okey. Baik. Mary berada di mana Kelvin? Okey. Kalau kamu dapat soalan seperti ini, gambar seperti ini, macam mana nak jawab cikgu? Mula-mula kamu kena tahu mana yang depan, mana yang belakang. Sekarang kamu bagi tahu cikgu. Okey, yang ini A, yang ini B. Sekarang bagi tahu cikgu, mana depan? Mana depan? A ke B? Okey, yang depan ialah yang mana? Iaitu yang depan ialah B. Sini depan, yang B tu ialah depan. Ya, yang A tu belakang. Ya. Just bayangkan kalau kamu berdiri. Okey, kamu berdiri di depan ini. Kamu berdiri kat sini. Okey, kamu berdiri tengok ke A. Maknanya kamu daripada depan pandang A, iaitu pandang ke belakang. So itu bayangkan dia. Jadi bila kamu dah tahu mana depan, mana belakang, okey, barulah kamu boleh jawab soalan. Iaitu contohnya, soalan Mary berada di mana? Okey, mula-mula kamu cari Mary. Okey, Mary yang ini. Mary berada di Kelvin. Kelvin dia kat sini. So sekarang kamu bagi tahu, Mary berada di mana? Di hadapan Kelvin ke di belakang Kelvin? Mary berada di depan. Okey, depan Kelvin ke belakang Kelvin? Iaitu berada di hadapan. Hadapan Kelvin. Maknanya Mary berada di hadapan Kelvin. Sebab apa? Sebab kita assume bahawa dekat kawasan papan hitam ini, inilah bahagian depan. Okey, ini di bahagian depan. Jadi Mary di hadapan Kelvin. Macam tu. Okey. Baik. David berada di sebelah Wendy. Mana? Ni David. Ini Wendy. Okey. So, David berada di sebelah kiri ke kanan Wendy? Kiri ke kanan Wendy? Macam mana nak tahu ni cikgu? Makanan juga. Okey. Kiri. Okey. Mary berada di okey. Baik. Untuk Mary, okey, untuk David David berada di sebelah mana? Sebelah kiri ke kanan Wendy? David berada di sebelah, jawapannya kiri ke kanan? Baik. Kiri baik. So sebenarnya David berada di sebelah, kamu kena berdiri. Kamu kena pergi ke Wendy dan kamu berdiri dekat Wendy, kemudian kamu menghadap depan. Okey. So bila kamu menghadap depan, David ni sebelah mana? Sebelah kiri ke kanan? Wendy sebelah kiri ke kanan? Ya, kanan Wendy. Ini ramai yang lupa ni. Okey. Baik. Kanan Wendy. Sekejap, cikgu tengok balik. Kamu ni lupa tentang kedudukan dalam bab yang kedua dan bab yang ketiga. Lupa ramai yang lupa ni. Baik. Oleh kerana tak lupa bukan lupa tapi tak ingat. Dah agak dah. Bukan lupa tapi tak ingat.
Confused. Okey, tak apa. Okey. So, untuk next class, sebab kita dah habis masa dah. Okey, baik. Untuk next class, cikgu akan tunjukkan macam mana sebenarnya nak tahu kedudukan ni. Macam mana nak tahu kedudukan ni? Confused cikgu, kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang, macam mana ni? Okey, next class, pada hari Ahad, pada waktu yang sama, kita akan buat ulang kaji balik. Macam mana nak tahu kedudukan ni? Ramai yang lupa ni. Macam mana nak periksa ni? Okey. Okey, so pada minggu depan, okey, kita akan buat soalan yang sama dan kita akan tengok balik macam mana nak menentukan kedudukan. Okey? So, sebentar itu, okey, teruskan mengulang kaji dan kalau ada sebarang masalah, boleh WhatsApp cikgu untuk bertanya apa-apa soalan. Okey? Baik, so itu